الحمد لله القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk jangan melalaikan amanah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, amanah ialah salah satu sifat yang mesti ada dalam diri setiap muslim, kerana amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan untuk dipelihara dan dilaksanakan. Amanah ini juga merupakan antara tanda keimanan dan akan menentukan masa hadapan sesebuah masyarakat. Sifat amanah ini bukan sekadar meliputi sikap jujur dan benar sahaja, bahkan mencakupi setiap tanggungjawab atau tugas yang wajib dilaksanakan. Hukum menunaikan amanah ini adalah wajib, dan mereka yang tidak menunaikan amanah adalah berdosa dan dianggap sebagai pengkhianat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sebagaimana yang berikut ini amat berkaitan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar lagi senantiasa melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sebagai manusia kita perlu sedar bahawa kita merupakan khalifah dan pimpinan di muka bumi ini. Setiap daripada kita akan ditanya dan dipersoal tentang bagaimana kita melaksanakan amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berjaya menunaikan amanah dengan penuh tanggungjawab dan adil, maka pasti kita akan memperoleh kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud,
Setiap kalian adalah pimpinan dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang pemerintah adalah pemimpin. Seorang suami juga pimpinan atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pimpinan dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Namun pada hari ini masih terdapat dalam kalangan masyarakat kita yang tidak memperdulikan kepentingan sifat amanah, hinggakan sifat ini sudah semakin hilang dalam diri manusia. Isu-isu penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah, penipuan, kezaliman dan sebagainya sudah kerap kedengaran dan telah menjadi perkara biasa dalam kehidupan masyarakat. Ada yang tergoda dengan habuan dunia hinggakan sanggup menggadaikan sifat amanahnya. Begitu juga hilangnya amanah ini apabila urusan dan pentadbiran diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Hal ini selaras dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu majlis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya, bilakah datangnya hari kiamat? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan perbicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata, baginda mendengar perkataan orang Arab Badui itu, akan tetapi baginda tidak menyukai apa yang dikatakan orang itu. Dan ada pula sebagian yang mengatakan bahawa baginda tidak mendengar perkataan orang Badui tersebut. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perbicaraannya seraya berkata, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sifat amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Lalu orang itu bertanya, bagaimanakah yang dimaksudkan sifat amanah disia-siakan ya Rasulullah? Baginda menjawab, jika diserahkan sesuatu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya mereka yang mengkhianati amanah adalah termasuk dalam golongan orang-orang munafik dan akan menerima azab yang pedih di neraka Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, apabila sifat amanah ini disia-siakan, maka akan hilang kepercayaan di antara manusia dan akan berlakulah budaya penipuan dan kezaliman dalam masyarakat yang akhirnya akan merosakkan hubungan sesama manusia, akan membawa kemusnahan kepada sebuah negara. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang yang khianat akan diberi kepercayaan memegang amanah. Orang yang jujur dituduh khianat dan Ruwaibidah turut bicara. Lalu baginda ditanya, apakah Ruwaibidah itu? Baginda menjawab, orang-orang jahil yang mengurus urusan perkara umum. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita perlu senantiasa memelihara sifat amanah ini agar tidak hilang dalam kehidupan masyarakat kita. Antara cara-cara untuk kita memelihara sifat amanah ini ialah, yang pertama, memelihara amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa tunduk, mentaati dan melaksanakan segala perintahnya,
sama ada berbentuk suruhan atau larangannya, serta menggunakan segala nikmat kurniaannya mengikut peraturan dan hukum yang telah ditetapkannya. Yang kedua, amanah kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita hendaklah beramal dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, di samping senantiasa mencintainya, memuliakan dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu memberikan hak-hak kepada anggota tubuh badan, kerana tubuh badan merupakan sebahagian daripada amanah terhadap diri yang perlu dipelihara. Anggota tubuh badan hendaklah dijaga dengan cara memanfaatkannya untuk tujuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amanah terhadap keluarga, yaitu tanggungjawab kita terhadap kedua-dua ibu bapa, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak dan kaum kerabat, hendaklah dipelihara dengan baik. Yang kelima, amanah terhadap masyarakat, yaitu meliputi tanggungjawab kita sebagai pimpinan, sebagai rakyat, sebagai pekerja, sebagai jiran dan sebagai ahli masyarakat, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, seorang pemimpin hendaklah berlaku adil kepada rakyat dan tidak akan mengambil kesempatan dengan kedudukan yang dimiliki untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitu juga sebagai seorang pekerja, hendaklah berlaku jujur dan telus dengan setiap tugasannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian bahawa di kanan dan di kiri kita senantiasa ada malaikat yang senantiasa memerhati dan mencatat setiap amalan yang kita lakukan tanpa sedikit pun terleka. Ingatlah, kita semua di akhirat kelak akan dipersoal satu persatu setiap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Adakah kita melakukannya dengan baik atau sebaliknya? Oleh itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan dan menyempurnakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita sebaik-baik mungkin, kerana sifat ini akan menjamin keadilan, kesejahteraan dan keharmonian serta mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui yakni salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بالربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر
وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya dari apa jua, bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan dan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris al-Syari'ati Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'alluq Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah Maisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa khudhil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farij humumal muslimin waqtidaina 'anil madinin wahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'inna rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa zurriyatina wa usulana wa furu'ana al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.